Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya. Pada kali ini kita akan menyambung semula tajuk kita, iaitu tajuk yang ketiga daripada surah At-Tur. Tajuk yang ketiga daripada surah At-Tur, hifzullahu taala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemeliharaan, penjagaan, pengawasan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajar tercalon boleh buka muka surat 27 buku teks Kitabul Madrasiyyu, buku teks pelajar masing-masing. Kita terus pada perenggan yang pertama, wasbir li hukmi rabbika. Maka dan hendaklah kamu wahai Nabi Muhammad, wasbir li hukmi rabbika ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersabarlah wahai Nabi menunggu ketetapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meminta Nabi supaya menunggu ketetapan perancangan yang Allah aturkan, iaitu biimhalihim wa bima yalhaquka. Supaya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya menunggu ketetapan Allah Ta'ala ini biimhalihim, dengan disebabkan penangguhan azab kepada mereka. Mereka ni siapa? Kafir tadi lah, kafir Quraisy kan. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi bersabar dengan penangguhan azab ke atas mereka ini. Mereka siapa? Orang kafir Quraisy. Wa bima yalhaquka fihi minal masyaqqah, dan apa-apa yang mengikut kamu, dan apa-apa yang mengikut kamu daripada kesusahan. Jadi Allah Ta'ala meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar, supaya Nabi ini bersabar di atas penangguhan azab yang Allah maknanya tidak diazab seperti mana kaum-kaum yang terdahulu, dan juga perkara-perkara yang mengikuti kamu daripada kesusahan. Jadi Allah suruh Nabi bersabar. Kerana apa? Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya kami melihat kamu berada pada pengawasan kami. Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya Nabi SAW, ni kembali kepada Nabi, berada di bawah pengawasan kami. Ayyu bihaisu naraka wa nahfidhuka, iaitu Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW berada pada pengawasan Allah Ta'ala, pada kawalan Allah Ta'ala, dari segi Allah Ta'ala melihat kamu dan menjaga kamu. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar di atas penangguhan azab, ujian, kesusahan yang ditimpa ini. Kerana apa? Allah Ta'ala. Ayunina, nani Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala, Allah yang memelihara. Bihaisu naraka wa nahfidhuka, di mana Allah Ta'ala melihat dan menjaga kamu wahai Nabi. Jadi Allah Ta'ala sentiasa mengawasi Nabi, sentiasa memelihara Nabi, sentiasa menjaga Nabi. Itu hifzullah. Allah Ta'ala sentiasa menjaga Nabi.
Wa jama' al-ain, dan dijamakkan ain di sini ayunin, kan, ayun sini dia asalnya ain, dan ainun, kan, ainun. Dijamakkan ain ni lianna dhamir bilafzil jamaah, kerana dhamir dengan lafaz jamaah. Mana dhamir dia? Na. Mana dhamir dia? Yang lafaz jamaah ni, dhamir lafaz jamaah ni mana? Na, kami. Jadi kami ni merujuk kepada Allah Ta'ala. Ala tara ila qauli ta'ala, mana yang kita lihat pada firman Allah, walitusna'a ala aini. Ini lafaz mufrad. Okey, lafaz mufrad sebab ainun. Ainun maka dia jadi aini. Kalau ayun, ayunina. Jadi dijamakkan ain tu sebab kerana apa? Dhamir tu na ni dengan lafaz datang dengan lafaz jamaah. Okey. Sebenarnya dalam ayat surah Taha ni walitusna'a ala aini. Ni mufrad. Jadi datang dalam keadaan lafaz mufrad. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan hendaklah kamu bertasbih. Bertasbih memuji Tuhan kamu di mana saja kamu berada. Okey. Ketika mana kamu berada ataupun ketika mana kamu bangun, di mana saja. Lis-salati, untuk pendapat yang pertama untuk mengerjakan solat. Lis-salati, yang pendapat pertama dimasukkan wasabbih di sini, iaitu lis-salah, untuk mengerjakan solat. Wa huwa ma yuqalu ba'da takbir subhanakallahumma wa bihamdika, seperti mana yang kita lafazkan selepas takbir. Okey, takbiratul ihram iaitu subhanakallahumma wa bihamdika. Itu yang pertama. Atau bertasbihlah kamu min ayu makan, daripada tempat kumta, di mana saja kamu bangun. Di mana saja kamu bangun, di mana-mana saja. Hendaklah kamu bertasbih di mana-mana saja kamu berada. Dan yang ketiga, atau bertasbihlah au min manamika, bertasbihlah ketika kamu bangun dari tempat tidur. Jadi wasabbih di sini ada tiga lah. Pertama as-salah, yang kedua min ayyum makan kumta, dan yang ketiga min manamika. Summa, kemudian wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, dan bertasbihlah. Bila waktu tasbih tu? Bila? Pada sebahagian malam, pada waktu malam. Hendaklah kamu, kita semua hamba Allah Ta'ala, bertasbih. Wa idbaran nujum, dan ketika terbenamnya bintang-bintang. Terbenam bintang ataupun hilangnya bintang-bintang pada waktu malam itu ketika mana? Waktu subuh. Jadi hendaklah kita bertasbih itu bila? Daripada malam sehinggalah terbenamnya bintang-bintang ataupun hilangnya bintang-bintang pada waktu subuh. Wa idza adbarat an-nujum min akhiril lail, iaitu ketika mana terbenamnya bintang pada akhir malam, iaitu sebelum subuh lah tu. Maknanya bintang ni terbenam atau hilang ketika waktu subuh. Okey. Wal murad, apakah dimasukkan dengan al-amru biqauli subhanallahi wa bihamdihi? Apakah dimasukkan dengan ucapan subhanallahi wa bihamdihi di sini? Iaitu fi hadhil awqat, diucapkan pada waktu ini. Ketika mana? Ketika mana bintang-bintang itu tenggelam, terbenam ataupun hilang. Jadi perintah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi itu ketika mana bintang-bintang tenggelam ataupun bintang-bintang terbenam atau bintang-bintang itu hilang ketika mana waktu subuh. Wakilah, ada juga pendapat at-tasbih di sini
Ya, iaitu apa? Maksud tasbih di sini iaitu as-salah. Sembahyang idza qama min naumihi, iaitu mendirikan solat ketika bangun daripada tidurnya. Tasbih, maksud tasbih juga mengatakan iaitu solat ketika mana bangun daripada tempat tidurnya, solat subuh. Ada juga wa minal laili, dan dikatakan juga maksud wa minal laili sini ayat ini kan, ayat yang ni maksud bagi wa minal laili di sini ialah solat apa? Salatul isya'ain. Salatul isya'aini iaitu maghrib wal isya'. Maksudkan dengan wa minal lail di sini ialah solat maghrib dan solat isya'. Wa idbarun nujum, dan wa idbaran nujum, dan dimasukkan dengan tenggelamnya bintang-bintang itu ialah salatul fajri, iaitu solat subuh. Wallahu a'lam. Jadi inilah walaupun pendek tajuknya, tapi memberi kepada kita maknanya perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk kita sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima. Jadi kita seterusnya kita lihat istifadah ayat yang boleh kita ambil daripada tajuk yang ketiga ini, daripada surah At-Tur ini, Hifzullahu Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat istifadah yang boleh kita ambil. Okey, kita lihat istifadah yang pertama daripada tajuk Hifzullah Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tajuk yang ketiga ataupun tajuk yang terakhir surah At-Tur ayat 48 dan 49. Yang pertama, istifadah yang pertama iaitu Allah Ta'ala ya'muru Nabi sallallahu alaihi wasallam bizikri fil laili wan nahar. Istifadah yang boleh kita ambil daripada dua ayat ini iaitu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW supaya sentiasa memuji, berzikir kepada Allah siang dan malam. Al-hasu ala tasbih ilallah fi kulli waqtin wahid. Hendaklah kita sentiasa bertasbih kepada Allah setiap ketika, setiap waktu, dan di mana saja kita berada. Dan yang ketiga, amruhu bisabri. Perintah supaya kita sentiasa bersabar ila ayyaqal azab, terhadap apa-apa azab yang menimpa ataupun terhadap apa-apa perkara yang ditimpa terhadap kita, maka diperintahkan kita supaya bersabar. Di mana yang Allah perintahkan kepada Nabi supaya bersabar di atas dugaan ataupun penangguhan azab ataupun perkara-perkara yang menyusahkan, yang kepada kesusahan. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Jadi sekadar itu saja pengurusan kita pada tajuk yang ketiga surah At-Tur, Hifzullahu Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membantu calon-calon staf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.